Tak dengar. Ha? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'du. Jadi alhamdulillah, untuk makluman anda, saya masih lagi dalam safar di Pantai Timur. Saya berada di Marang, Terengganu, dan insyaAllah hari ini ada beberapa program di sekitar sini. Namun begitu, di kesempatan pagi ini saya mengambil peluang sedikit kerana ada kelapangan yang sedikit, sementara program saya bermula pada pukul 7.30 nanti, untuk bersama-sama dengan sahabat-sahabat sepintas lalu dalam ruangan bicara santai untuk sihat secara alami, siri yang keempat. Jadi alhamdulillah, dalam siri pertama, kedua dan ketiga, saya telah membicarakan sedikit tentang apakah pendekatan ataupun konsep gaya hidup sihat insaniah dan juga pendekatan rawatan alami Melayu. Pagi ini saya ingin berkongsi sedikit berkaitan dengan ciri ataupun ciri-ciri pendekatan rawatan alami Melayu dan melalui model gaya hidup sihat insaniah, dan apakah ciri-cirinya. Ciri yang paling kami cuba usahakan untuk mendekati seluruh masyarakat awam ialah melalui pendekatan pengurusan kesihatan melalui pendekatan patient-centered ataupun berorientasikan pesakit, bukannya doctor-centered. Kebanyakan hari ini kita melihat pendekatan-pendekatan gaya hidup sihat dan juga pendekatan-pendekatan berkaitan dengan rawatan, perubatan dan penjagaan kesihatan ini lebih menjurus kepada doctor-centered, berasas atau berorientasikan pengamal. Di mana semua masalah, semua kaedah rawatan ataupun semua cara mengubat, cara menguruskan kesihatan dilonggokkan tanggungjawab itu ataupun bebanan itu 100% pada doktor. Pesakit ataupun dilonggokkan kepada pengamal perubatan, dan pesakit hanya mengikut sahaja apa yang diarahkan. Maknanya jika sakit, jumpa doktor, jumpa pengamal perubatan, pengamal perubatan akan arahkan, ini buat ini, buat ini, buat ini, buat ini, ambil ini, prescribe ini dan sebagainya. Namun kita hari ini kita cuba mengubah pendekatan itu daripada pendekatan berorientasikan doktor kepada ataupun pengamal perubatan, kita tukar balik kepada berorientasikan pesakit. Hakikatnya kita sakit difaktorkan oleh kesilapan, kekurangan ataupun kepincangan gaya hidup seharian kita yang lampau. Memang betul dia adalah atas takdir Allah Subhanahu Wa Taala, namun begitu difaktorkan sebab musababnya kesilapan kita, kesilapan makan minum kita, kesilapan dari segi perilaku kita seharian, kita punya aktiviti kita seharian, kesilapan dari segi emosi kita, kesilapan dari sudut motivasi kita. Akhirnya kita terjebak dengan masalah kehidupan, khususnya kesihatan. Jadi sudah tentulah perawat ataupun juruterapi maupun kita sebut sebagai doktor yang paling hebat yang dapat membantu merawat kita ialah diri kita sendiri, iaitu dengan mengubah kehidupan kita. Sebab itulah kalau kita tengok sendiri pun dari segi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila kita soroti hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, peristiwa-peristiwa dalam asar-asar sahabat dan sebagainya, yang mana apabila mereka ini sakit, mereka akan berjumpa tabib. Khususnya pada hayat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menghadapi masalah kehidupan, termasuklah juga kesihatan, mereka akan berjumpa secara langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan baginda Nabi SAW kalau terhimpunkan jawapan-jawapan yang diutarakan, disabdakan oleh baginda Nabi SAW kepada sahabat tentang masalah kehidupan dan kesihatan ini, banyaknya sehingga kan pada pandangan kami lebih daripada 80% Nabi SAW akan mengarahkan sahabat buat sesuatu. Lebih-lebih lagi dalam keadaan membetulkan kehidupan seharian. Ada sahabat yang jumpa Nabi SAW, dia kata dia sakit begitu begini. Nabi kata balik, betulkan solat. Ada setengah sahabat dia kata ada masalah kehidupan begitu begini. Nabi kata balik, berbaktilah kamu pada ibu bapa. Dengan keadaan yang konotasi yang lebih kurang sama saja, mana lebih Nabi menyarankan, mengarahkan apa yang perlu dibuat. Bukan menumpukan kepada terapi atau rawatan ataupun apa yang Nabi SAW buat semata-mata, tapi mengarahkan sahabat. Jadi sebab itulah hari ini kita cuba usahakan supaya seluruh masyarakat awam mula berfikir apabila mereka tidak seimbang kehidupan mereka, sama ada sakit ataupun apa sahaja masalah kehidupan, perkara pertama yang perlu dilakukan ialah untuk membetulkan kehidupan seharian. Dan sekalipun berjumpa dengan pengamal perubatan, kaunselor, motivator dan sebagainya, maka motivator, kaunselor, malah juga mungkin pengamal perubatan lebih menumpukan memberi panduan untuk mereka mengubah kehidupan mereka. Bukan hanya tertumpu kepada solusi yang spesifik. Bukan berorientasikan pengamal perubatan ataupun bukan berorientasikan motivator atau kaunselor. Sebaliknya memberi perhatian kepada apa yang mereka perlu ubah. Jadi sebab itulah hari ini kita cuba menukar sedikit bentuk solusi kehidupan maupun solusi dalam masalah kesihatan dalam bentuk bukan lagi berorientasikan pengamal perubatan, bukan berorientasikan kaunselor, bukan berorientasikan motivator, bukan juga berorientasikan individu itu, tapi berorientasikan individu itu sendiri, pesakit itu sendiri ataupun klien itu sendiri ataupun pelanggan itu sendiri. Anda yang sakit, anda yang perlu berusaha dan anda lah perawat yang paling baik. Melalui apa? Melalui mengubah gaya hidup seharian. Bukan semata-mata dengan mengambil rawatan. Betul, kami setuju bahawa rawatan itu satu keperluan. Tapi dia adalah salah satu sebahagian kecil dari proses untuk mengubah ataupun dapat kembali keseimbangan kehidupan. Kalau dalam penyakit mendapat penyembuhan, salah satu saja, bukan satu-satu. Dari sebab itu banyak lagi perkara lain yang perlu diusahakan. Sebab itulah dalam program Gaya Hidup Sihat Insaniah maupun dalam sesi-sesi runding cara bersemuka melalui kaedah rawatan Al-Imam Melayu, kami lebih menumpukan bagaimanakah memberi panduan kepada anda setelah anda balik nanti daripada sesi rawatan maupun sesi runding cara, apa yang anda perlu buat. Apa yang anda perlu buat. Dari segi sudut motivasinya, dari sudut emosinya, dari sudut mindanya, dari sudut aktiviti sehariannya, apa yang perlu diubah, apa yang perlu dikenal pasti dan diubah. Dan jika ini dapat diubah, jika ini dapat dikenal pasti dan dapat dibina kembali, kami di Rumah Sihat Utama yang membawa pendekatan gaya hidup sihat insaniah dan juga rawatan alami Melayu, yakin bahawa cukup percaya dan yakin bahawa sesuatu perubahan akan mula berlaku. Sebaliknya bagi sesiapa yang mungkin tertumpu kepada ubat, terapi, rawatan semata-mata, mungkin mereka akan mendapat nilai-nilai kebaikan tapi tidak seoptimum sebagaimana mereka yang kembali daripada sesi rawatan, kembali dari sesi runding cara, melakukan usaha secara bersungguh-sungguh, sistematik, istiqamah dalam usaha untuk membina balik kehidupan mereka. Sebab itulah hari ini kita cuba usahakan balik nak memperkenalkan, nak membangunkan balik, nak memperhalusi balik bagaimana suatu kaedah pendekatan pembangunan kehidupan maupun kesihatan kita melalui pendekatan patient centered. Berorientasikan pesakit, bukan lagi berorientasikan pengamal perubatan atau doktor semata-mata. Jadi dia akan menjadi satu keadaan yang lebih harmoni. Tidak hanya menumpu dan menunggu apa yang pengamal perubatan nak prescribe kat kita, tapi banyak perkara yang kita boleh lakukan secara kendiri di rumah,
Okey, di tempat kerja kita, dalam kehidupan kita seharian. Okey, malah sebab itulah kita perlu bangunkan, dan berdasarkan kepada pendekatan inilah hari ini juga dalam siri yang selepas ini, siri yang kelima, saya akan sentuh apakah bentuk apa perkara yang boleh kita lakukan, apa yang kita boleh usahakan, sebab kita ingin mengubah persepsi masyarakat awam bahawa kalau mereka tidak sihat, kalau mereka sakit, mereka perlu mengambil ubat semata-mata untuk mereka mendapat penyembuhan. Maka kita nak tukar persepsi itu. Okay. Pertama, kita nak fahamkan bahawa ubat itu tidak semestinya dalam bentuk kapsul. Ubat itu tidak semestinya dalam bentuk pil, dalam bentuk injection, suntikan, dalam bentuk yang perlu dimakan, perlu diminum semata-mata. Malah berfikir itu juga merupakan satu ubat, satu rawatan. Berzikir itu sendiri pun satu ubat, satu rawatan. Memperbaiki amal, betul, membetulkan pakai makan minum kita pun satu rawatan. Malah membetulkan direction dan ala tuju kita dalam kehidupan seharian pun adalah satu ubat, satu terapi. Okay, malah kalau anda tengok di belakang saya ini ada laut, melihat laut. Melihat laut itu sendiri, lihat aja, tak ada buat apa-apa, sehingga terbit dalam hati kita akan kebesaran Allah. Betapa hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala mencipta lautan ini, terbitnya rasa takar pada Allah Subhanahu Wa Taala, rasa hati kita tawajuh pada Allah Subhanahu Wa Taala, satu ubat sebenarnya. Sebab tu dalam beberapa kitab ditulis oleh para ulama bahawa salah satu perkara yang kalau kita lihat saja pun kita dapat pahala ialah laut. InsyaAllah dalam siri yang selepas ini, siri kelima, saya cuba nak membawa sedikit kita berfikir apakah benda yang kita boleh gunakan dalam nak memperbaiki kehidupan dan kesihatan kita tanpa mengambil ubat, tanpa mengambil makanan kesihatan, tanpa melakukan perkara-perkara yang saya katakan mungkin berat bagi kita. Berat nak buat kan? Tak mampu kita buat. Benda yang kena beli, kena bayar. Sedangkan keliling kita sahaja, dalam rumah kita sahaja pun kalau kita perbaiki, kita betulkan, atau walaupun susun atur dekat rumah kita pun kalau perbaiki, kita betulkan, banyaklah memberi nilai-nilai keseimbangan kehidupan dan kesihatan pada diri kita. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi dalam siri kelima. Untuk hari ini saja dulu. Saya katakan bahawa dalam bicara santai, untuk sihat secara alami ini, saya cuba kongsi sikit-sikit, ringkas-ringkas, supaya satu persatu. Jadi jangan lupa kita dah ada siri pertama, siri kedua, siri ketiga, dan ini siri keempat. Jadi bagi siapa yang mungkin pertama kali live pada pagi ini ataupun menonton rakaman pada pagi pada siri ini, boleh kembali tengok dekat page Taufik Nur Hisham itu, page saya, siri yang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya keempat ini. Dan jangan lupa nanti tunggu siri yang kelima berkaitan dengan apakah benda ataupun perkara yang boleh kita lakukan secara mudah, ringkas dan pantas untuk kita mengembalikan keseimbangan kehidupan dan malah juga mungkin kesihatan kita. Jangan lupa like, share apa yang dalam siri ini dengan kenalan, saudara mara, jiran tetangga, rakan sekerja sebagainya untuk dapat manfaat bersama. Itu saja untuk hari ini. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.